Alhamdulillah anda bersama dengan saya Izmir Faris dalam slot Assalamualaikum pagi ini insya-Allah, dan pada hari ini kita nak sambung lagi berkaitan dengan selesaikan tanggungjawabmu, iaitu nak membicarakan tentang bagaimana untuk solat menghormati waktu dan juga bagaimana untuk nak solat di dalam kenderaan. Dan kita bawakan kepada anda sekali lagi iaitulah yang memberikan penerangan kepada kita Al-Fadil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan, merupakan pengasas Pertubuhan Akademi Al-Bayan. Seperti mana yang dijanjikan, kita tahu dah pada minggu lepas kita berbicara tentang solat hormati waktu. So kita nak minta Ustaz Hadi untuk explain kepada kita. Mungkin ada orang yang baru first time dengar hormati waktu. Saya tahu hormati orang dia katakan, tapi nak tahu macam mana solat hormati waktu tu Ustaz, dan apa persiapan dan persediaan untuk solat hormati waktu ini? Adakah dia perlu wudu ataupun macam mana keadaannya? Mungkin Ustaz boleh ceritakan dengan lebih lanjut. Silakan Ustaz. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Bila kita sebut solat ini, dia tetap satu, iaitu kita menyembah Allah. Ada orang tanya, Ustaz, solat ni ada kategori pembahagian-pembahagian dia. Yang saya tahu solat fardu, solat sunat. Apa pula yang dimaksudkan solat hormat waktu? Kemudian ada ke solat qada? Kemudian solat yang disebutkan sebagai solat tunai yang kita lakukan dan kita melaksanakan perintah Allah pada ketika itu. Baik, sahabat-sahabat penonton, untuk kita jelaskan, yang pertama, solat yang mana yang kita sebut solat di waktunya adalah solat yang kita selalu sebut tunai kerana Allah. Maknanya kita lakukan pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu satu. Adapun solat hormat waktu, boleh tak Ustaz pergi ke papan putih? Boleh, silakan Ustaz. Supaya penonton faham, dia lebih jelas bila kita tulis. Ya, betul. Kalau kita bercakap, dia tak sempat nak tulis. Yang ni dia keluar terus. Baik. Capture je. Capture je. Solat hormat waktu, izinkan Ustaz berdiri. Ya, silakan Ustaz. Ialah dia solat yang dikerjakan dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Okey, apa dia dalam keadaan darurat itu? Maka kata ulama, ia dilakukan kerana disebabkan yang pertama ketiadaan air. Okey. Kalau tadi solat qada, maknanya dia solat air ada, kiblat ada, tidak jadi masalah. Tetapi dilakukan mungkin kerana tertidur, mungkin kerana terlupa, mungkin kerana banyaklah pengsan, ataupun dia sengaja keluar waktu, maka dia kena qada. Baik. Tetapi solat hormat waktu ini dia dikerjakan dalam keadaan darurat, iaitu dilakukan kerana disebabkan ketiadaan air, nombor satu, untuk berwuduk dan ketiadaan debu tanah, untuk bertayamum, dan juga solat yang tidak dapat menghadap kiblat. Okey. Maknanya ada tiga. Yang pertama kerana ketiadaan air, yang kedua ketiadaan debu tanah, yang ketiga ialah tidak menghadap kiblat. Maknanya sekiranya seseorang itu dia nak berwuduk, tiba-tiba wuduk air tak ada. Okey, kerana asal untuk kita nak solat ini, maknanya bila kita nak solat, kita kena berwuduk. Antara syarat sah solat kita kena wuduk. Tiba-tiba air tak ada. Dia cari air tak ada. Dia kena pergi kepada tayamum. Baik, bila air tak ada, dia pergi kepada tayamum. Cari tayamum, debu tanah ni tak ada. Contohlah, kalau dia naik kapal terbang ataupun air dalam kapal terbang tu habis. Ni mungkin situasi ini jarang berlaku, tetapi sekiranya berlaku bagaimana? Ataupun mungkin kita sebutkan, kita dalam kereta, ni yang kebiasaan, dalam kereta traffic jam. Okey. Nak ke kanan tak boleh, nak ke kiri boleh, nak ke belakang pun tak boleh, depan pun tak boleh. Dalam kereta tak ada air, yang ada air liur je. Air tak ada, air yang suci lagi menyucikan ni tak ada. Okey. Nak cari debu tanah, kita punya kereta ni setiap hari basuh. Nak cari debu pun tak ada. Contohnya, air tak ada, debu tak ada. Jadi, dia nak solat. Dia nak solat. Baik, tiba-tiba kiblat arah lain. Campur pula tidak dapat menghadap kiblat. Maka adakah dia kena meninggalkan solat ataupun dia kena solat? Kalau nak solat, syarat dia kena berwuduk ataupun tayamum, kena menghadap kiblat. Tiba-tiba syarat ini tak boleh dilakukan. Maka kata ulama, kita kena hormat waktu. Maksudnya kita solat pada ketika itu walaupun tidak ada air untuk nak berwuduk, walaupun tidak bertayamum, walaupun kita tidak menghadap kiblat, maka kita solat hormat waktu. Macam mana niatnya Ustaz? Niatnya saja aku solat maghrib. Kan? Saja aku solat maghrib 3 rakaat menghormati waktu tunai kerana Allah. Jadi
Nanti kita akan tengok cara solat dalam kereta. Kebiasaannya dalam kereta lah. Ada praktikal Ustaz? Ada praktikalnya. Alhamdulillah. Cumanya bila dah solat hormat waktu 3 rakaat, maghrib tetap 3. Okey. Perbahasannya, perlu tak dia qada semula? Dia pun dah sampai rumah lepas isyak. Okey. Dah sampai rumah lepas isyak, dia pun dah mandi, perlu tak ada qada? Maka kata ulama, ada ulama menyatakan, kebanyakan para alim ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i, wajib qada solat hormat waktu yang dilakukan selepas itu. Okey. Maknanya, kita kena balik, kita kena ialah wuduk kalau ada air ataupun tayamum, menghadap kiblat seperti biasa, solat qada iaitu yang kita telah lakukan ketika mana dalam kenderaan itu tadi. Kalau sekiranya dia mati. Ini perbahasan ulama sebenarnya panjang. Ustaz, kalau dia mati, Ustaz, dalam kereta tu dia dah solat hormat waktu, tiba-tiba dia mati. Adakah diterima solatnya itu? Maka kata ulama, ya. Tapi dengan syarat. Dengan syarat, waktu dia nak balik tu tiba-tiba dia aksiden, dia dah solat hormat waktu, dah terlepas waktu itu. Okay. Kalau sekiranya dia dah balik, dia tak qada, kemudian dia duduk sampai esok lagi, maka berdosa baginya. Jadi dia kena segera qada bila dah sampai, dah selesai, dah terlepas daripada perkara-perkara yang kita sebut, tiada air, tiada debu tanah, tak boleh menghadap kilat. Selepas selesai saja, dia wajib kena qada dengan segera. Sekiranya dia mati sebelum daripada qada, tetapi dia tak sempat kerana ada sebab-sebab tertentu, maka solatnya tadi diterima. Tetapi sekiranya dia sengaja melewat-lewatkannya, dia berdosa. Kita nak pergi lebih lanjut lagi berkaitan dengan persoalan-persoalan penonton-penonton kita yang ada di Facebook TV Al-Hijrah. Antaranya Sidah Syarim. Dia kata kepada kita, Assalamualaikum Ustaz. Jika sudah sampai ke destinasi, solat yang mana perlu kita lakukan dahulu? Solat yang wajib dahulu atau solat qada dahulu? Contoh misalnya dia sudah solat menghormati waktu untuk solat maghrib dan sampai ke destinasi sudah memasuki waktu isyak. Solat yang mana perlu dilakukan dahulu? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik. Sama juga dengan soalan minggu lalu, Ustaz. Dia lebih kurang saja. Soalan minggu lalu daripada Tini Kartini. Dia kata sama juga. Dia kata, Ustaz, atas sebab perniagaan, saya selalu ulang alik ke JB dari Singapura. Kadang-kadang jam, kita tak dapat nak predik. Jadi, boleh ke kita qada solat atau himpunkan solat? Ini jamak lah. Jadi, kita faham berkaitan dengan dua soalan ni ada kena-mengena. So, kita nak minta Ustaz Hadi untuk jawabkan berkaitan bagaimana untuk dah sampai ke destinasi, dah solat hormati waktu di dalam kenderaan, nak solat wajib dulu ke ataupun solat qada dulu, dan boleh ataupun tidak untuk dia nak qadakan dengan sebab ada perniagaan dan masalah-masalah jam. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang bertanya. Kalau sekiranya macam kita sebutkan tadi, kalau sekiranya dia sampai itu pada waktu asar, dia nak jamak takhir, maka dia solatlah di lapangan terbang juga, kerana waktu Zuhur dan Asar ni boleh dijamakkan. Kerana perjalanan tu bila kita tahu dah memang naik flight ni memang panjang. Begitu juga dengan kereta api. Kalau sekiranya dua-dua waktu itu dalam kapal terbang, sama ada Zuhur dan Asar tu memang dalam kapal terbang, kalau kita nak tunggu memang takkan sempat, maka adakah kita kena solat hormat waktu ataupun solat fardu? Maka pada waktu itu kita solat fardu. Tetapi kita dah sebut dah tadi, sekiranya ada wuduk, dia kena berwuduk. Sebab bila kita sebut tentang solat hormat waktu, Ustaz nak buat sedikit praktikal. Sekarang ni Ustaz duduk dalam kapal terbang. Izinkan Ustaz? Boleh, silakan Ustaz. Ustaz duduk dalam kapal terbang ni, bayangkan seat yang last kali lah ni, sebab dia tak ada belakang semua. Kan? Ni first class ni. Jadi sekiranya kita duduk dalam kapal terbang, baik, kita kena tahu solat hormat waktu yang kita sebut tadi, mungkin ada yang keliru. Ustaz nak solat bagaimana kalau sekiranya kita tak sampai di terminal, tak sampai di lapangan terbang, sedangkan Zuhur dan Asar akan habis, akan masuk waktu maghrib, saya duduk dalam kapal terbang, adakah saya kena solat fardu ataupun solat hormat waktu? Itu persoalan dia. Maka jawapannya, kita tengok keadaan kita, boleh tak berwuduk? Kita pun boleh berwuduk dekat singki kapal terbang, boleh. Maka kita wuduk dengan cara yang minimum. Kerana dalam kapal terbang, saya minta kepada semua sahabat-sahabat Muslim kita supaya jangan sampai menyukarkan orang. Kadang basah macam dah mandi dah. Masya Allah. Sedangkan wuduk ni senang. Kita basuh,
titik air, dah menitik air, basuh ni kena menitik air 3 titikan, maka dah dikira sebagai basuhan. Jangan sampai macam kita dah mandi. Ataupun kita bawa spray, kita boleh duduk saja, kita boleh berwuduk. Baik. Kalau ada wuduk, kita berwuduk. Okey. Kalau wuduk tak ada ustaz, air tidak ada, katakanlah boleh tayamum, kita tayamum. Jadi soalan untuk nak mengambil wuduk ataupun tayamum selesai. Sekiranya wuduk tak boleh, tayamum tak boleh, boleh menghadap kiblat. Kebetulan kita pergi tu memang menghadap kiblat. Nak pergi Mekah ni memang menghadap kiblat lah. Tak ada lagi kapal terbang mengundur. Dia akan terus. Jadi kita dah tahu dia menghadap kiblat. Maka kena menghadap kiblat. Cumanya solat apabila tidak ada wuduk, tidak ada tak boleh tayamum, maka waktu itu dia solat menghormati waktu. Kalau sekiranya dia boleh wuduk, dia boleh menghadap kiblat, maka solat itu solat biasa. Tapi sekiranya dia tak boleh, sama ada tak boleh berwuduk ataupun tak boleh bertayamum, ataupun dia boleh berwuduk, wuduk ada, cuma flight tu pergi ke arah lain. Kiblat arah sini, kita nak pusing tak boleh. Jadi waktu itu kita solat hormat waktu juga. Kata ulama, sebab apa? Sebab kita solat pada ketika itu melanggar syarat. Maknanya tidak menghadap kiblat. Pada waktu itu kita solat, apa dia? Solat menghormati waktu namanya. Ustaz buat contoh. Kita nak solat ni dalam flight ni, kan? Dalam flight kiblat belah sini. Kita tak boleh nak pusing. Maka kita ambil wuduk, maka kita solat. Allahu Akbar, solat di atas kursi. Kan? Ni atas kursi. Baca Al-Fatihah, kemudian baca surah, sunnah. Kemudian kita rukuk. Allahu Akbar, rukuk sedikit. Ini disebutkan dalam hadis, Nabi rukuk dan Nabi sujud lebih daripada rukuk. Iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, nampak? Ni sujud. Kalau rukuk tadi sedikit macam ni, sujud ke bawah sedikit. Sehinggalah selesai, itu namanya solat. Dia sama macam solat fardu. Kalau sekiranya kita buat jamak takdim ke, jamak takhir ke dengan qasar, kalau dua-dua, kalau empat-empat. Dia sama saja. Tidak ada perbezaan. Cuma solat hormat waktu ni sekiranya tidak ada wuduk, ataupun dia tak boleh wuduk, dia tak kena tayamum. Tayamum pun tidak ada. Maka waktu itu dia kena solat hormat waktu. Tapi tambah pula kalau yang ketiga, tak boleh pula menghadap kiblat. Maka pada waktu itu, dia kena solat menghormati waktu. Sekiranya salah satu boleh, contohnya dia boleh berwuduk, dia wuduk, kena wuduk. Kalau tak boleh menghadap kiblat, dia solat seperti biasa sampai maka dia kena qada. Kalau sekiranya dia menghadap kiblat boleh, dia boleh berwuduk, maka wuduk. Kalau sekiranya dia tak boleh berwuduk, dia boleh menghadap kiblat, menghadap kiblat. Baik, persoalannya tadi panjang sedikit, minta maaf. Qada tu qada. Dia nak kena qada ke dia nak solat fardu? Ini perbahasan dia tadi kan. Baik, bila dia sampai, sekiranya pada waktu itu waktu yang kita sebut isyak. Kan dia nak buat jamak takhir tadi, maghrib dia bawa kepada isyak. Zuhur asar dia dah solat hormat waktu. Mana dia kena dahulukan? Faham betul-betul soalan ustaz? Zuhur asar dia solat hormat waktu. Ustaz kata solat hormat waktu, sebahagian pandangan ulama kata kena qada. Khususnya dalam mazhab Syafi'i. Baik, bila dia sampai waktu isyak, maghrib dengan isyak ni dia buat jamak takhir. Dia bawa maghrib pergi kepada isyak. Jadi mana dia nak dahulukan dulu? Waktu zuhur asar tadi ke ataupun maghrib dan isyak tadi? Maka dahulukan waktu yang tengah berlangsung itu. Maksudnya dia lakukan waktu maghrib dan isyak. Buat jamak takhir, selesai, baru ganti dengan tadi zuhur dan asar. Jadi berapa rakaat dia kena buat ustaz? Jadi kalau sekiranya dia tahu dia jamak dan qasar, maka dia buatlah jamak dan qasar sebab dia dalam perjalanan lagi. Begitu kata para alim ulama. Okey, baik, faham. Maknanya kena dahulukan yang utama dulu Ustaz, yang fardu itu dulu yang perlu kita lakukan. Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, merupakan pengasas Pertubuhan Akademi Al-Bayan, atas perkongsian kita berkaitan dengan slot fiqh kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi Ustaz minggu hadapan, mudah-mudahan dengan topik yang lain insya-Allah. Jadi kita akan berhenti seketika, kemudian kita akan sambung ke slot Yayasan Restu dalam Assalamualaikum. Faklah, walaupun dengan seketul bata, kerana setiap sumbangan yang diberikan ke jalan Allah pasti menjadi saham akhirat anda. Marilah bersama Pertubuhan Akademi Al-Bayan dalam membangunkan tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf
di Kampung Pego, Alor Gajah, Melaka.